اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل وحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين وهب لنا يا وهاب عنا وحكمة لرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير يا فتى فافتح لنا وبالهدى وبالعلم كلنا يا عليم مفضلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Besok apa? Misbahul Munir. Tajuk apa itu? Ha? Bermula dalil atas ada Allah Subhanahu wa taala. Misbahul Munir insya-Allah. Bermula dalil dah masuk sifat yang pertama Sifat 7. Bermula dalil atas ada Allah Ta'ala kudrat. Sifat kudrat lagi lah ni. Sifat kudrat muka surat 53 muka surat 53. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Inilah 8 ta'alluq bagi qudrat. Inilah yang telah tersebut. Inilah yang telah tersebut lah. Ta'alluq bagi qudrat atas jalan tafsil. Jadi qudrat sifat ma'ani. Apa erti kudrat? Sifat perkuasa. Kudrat artinya sifat perkuasa Allah. Apa ta'alluq dia? Apa peranan dia kudrat ni? Bila kita sebut Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa, apa maksudnya? Apa yang duduk di bawah kekuasaan Allah? Apa yang duduk di bawah ta'aluk kekuasaan Allah? Jadi kena faham baik-baik. Yang duduk di bawah ta'aluk kekuasaan Allah adalah perkara yang mungkin. Perkara yang mungkin, perkara yang harus ni. Jadi perkara yang harus ni perkara yang boleh berubah-ubah lah. Makhluk, mungkin, benda baru. Itu yang duduk di bawah ta'aluk kudrat Allah. Perkara mungkin itulah yang masuk di bawah urusan peranan sifat kudrat Allah. Jadi Allah Maha berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu, yakni sesuatu perkara yang harus. Perkara harus itu adalah perkara yang boleh berubah rubah. Faham baik-baik. Perkara harus adalah perkara yang boleh berubah-ubah. Daripada tiada berubah menjadi ada, daripada ada berubah menjadi tiada. Itu perkara harus. Makna harus akli. Perkara yang harus pada akal, bukan perkara yang harus pada syarak. Perkara harus pada akal.
Hukum akal ada berapa? Ada 3. Hukum akal ada 3. Wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal. Hukum akal ni faham baik-baik. Hukum akal ni faham baik-baik. Ni siapa nama ente? Fazrul. Sebelum ni pernah ngaji tauhid. Surah adalah. Baik. Jadi hukum akal ni faham baik-baik. Kerana hukum akal ni kunci ataupun alat yang sangat penting untuk memahami akidah. Kalau kita tak faham hukum akal yang 3 tu, payah kita nak memahami masalah akidah. Jadi hukum akal ada 3, tak banyak, ada 3. Tapi kalau tak faham, payah kita nak mengetahui akidah yang betul dan akidah yang salah. Jadi wajib kita kena tahu hukum akal yang 3 tu, kena faham betul-betul. Nampak macam mudah, tapi jangan dibuat mudah-mudah. Hukum akal ada 3. Semua kena tahu. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, laki-laki, perempuan, tua, muda, mesti kena faham hukum akal ni. Kerana hukum akal ni alat untuk kita mengetahui, memahami akidah yang betul, sifir dia. Kalau kita tak faham hukum akal ni, nanti kita tak boleh nak beza akidah betul dan akidah sesat. Banyak di kalangan kita sekarang ni yang boleh terikut fahaman-fahaman yang merosakkan akidah ni kerana tak faham hukum akal ni. Jadi belajar baik-baik, belajar betul-betul, fahamkan betul-betul. Kita dalam agama ni ada hukum akal, ada hukum syarak, ada hukum adat, ada hukum aradi. Semua tu beza. Hukum syarak benda lain, hukum akal benda lain, hukum adat benda lain, hukum aradi benda lain. Jadi kalau kita tak boleh nak membezakan, nanti jadi masalah. Baik, jadi hukum akal ada 3. Saya ulang balik. Saya suka ulang-ulang balik. Boleh jadi ada yang tak pernah tahu. Ada yang tak pernah tahu, ada yang dah tahu alhamdulillah. Yang belum tahu mengaji. Kalau orang tanya apa hukum belajar hukum akal ni, apa hukum mengetahui, apa hukum mempelajari, apa hukum memahami hukum akal ni, hukumnya wajib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bagi salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajib mengetahui hukum akal ni. Kalau tak belajar, berdosa. Kenapa pula boleh berdosa kalau tak belajar, kalau tak faham hukum akal ni? Dia boleh menyebabkan kita terpengaruh, terikut dengan fahaman yang sesat. Faham tak? Apa hukum menjaga akidah? Wajib. Apa hukum memiliki akidah yang betul? Wajib. Jadi apa alat dia? Apa alat dia nak jaga akidah yang betul? Apa alat dia? Inilah alat dia. Di antara alat dia, kena faham hukum akli. Kena faham hukum akli. Hukum akli ada 3. Mari belajar kawan-kawan. Jangan malu, jangan segan. Ilmu agama ni untuk semua. Bukan untuk orang pondok je, bukan untuk orang tahfiz je, bukan untuk duduk pondok je. Mengaji, mari belajar. Allahu akbar. Mari kita belajar mengenal Allah. Mari kita mengenal Allah. Bila kenal Allah, baru rasa takut, baru rasa risau, baru rasa bimbang, baru rasa sayang, baru rasa malu. Bila malu dengan Allah, takut dengan Allah, barulah kita nak buat apa yang disuruh, nak tinggal apa yang dilarang. Baru kita boleh patuh. Kalau tak takut, kita tak patuh. Tak malu, kita tak patuh. Jadi nak malu, nak takut, kena kenal dulu. Kalau tak kenal, nanti kita berkhidmat dengan Allah dengan cara yang tak betul. Jadi hukum mengenal Allah ni wajib, mesti semua orang kena kenal Allah. Kenal Allah, kata ulama, apa maksud kenal Allah? Mengetahui, mengiktikadkan, mengetahui serta membenarkan, menyungguhkan perkara-perkara yang wajib bagi Allah. Apa dia perkara yang mesti ada pada Allah? Tuhan tu apa benda sifat dia? Bila sebut Tuhan, apa sifat dia? Mesti kita kena tahu. Apa pula sifat yang bukan sifat Tuhan?
Apa pula sifat yang harus bagi Tuhan? Mesti kena tahu. Kalau tak tahu nanti kita keliru, bertukar dengan makhluk pula dah. Boleh jadi sifat Tuhan kita akan nafikan. Bila kita tak tahu, boleh jadi sifat Tuhan kita tolak, sifat Tuhan kita nafikan, ataupun kita ragu-ragu pula dah. Mana boleh meragui sifat Tuhan? Silap-silap nanti sifat makhluk kita letak pada Tuhan pula dah. Tu sifat makhluk kita pakaikan pada Tuhan pula dah. Baik, jadi hukum akal ada 3. Yang pertama, wajib akli. Catat kawan-kawan yang nak mengaji, catatlah, tolong catat. Kalau nak mengaji, nak faham cepat ilmu tauhid ni, tolong tulis, tolong catat. Jangan malas. Kita belajar kerana Allah, bukan kita belajar nak nunjuk korang pandai dah. Kita belajar ni kerana Allah, untuk diri kita sendiri. Ni cerita belajar agama ni, sahabat, untuk orang panggil persiapan mati kita, persiapan akhirat kita. Persiapan akhirat kita. Persiapan dunia kita dah banyak buat dah. Persiapan dunia kita dah banyak dah kita buat. Ilmu dunia macam-macam kita belajar. Ni persiapan akhirat ni, boleh jadi sehari dua lagi kita pindah akhirat ni. Boleh jadi esok lusa kita pindah akhirat. Mati je kita masuklah alam akhirat, masuklah alam kiamat. Jadi apa persiapan dia? Mari belajar. Belajar. Jangan malu, jangan segan. Allah bagi kita kemudahan boleh mengaji secara online, ngaji secara online. Gunakan kesempatan yang ada, gunakan kemudahan yang ada. Dengan belajar online ni pun boleh faham agama, insya-Allah. Tapi hati-hatilah, ngaji secara online ni macam-macam ada. Yang baik, yang tak baik, yang sesat, yang tak sesat, semua ada. Jadi hati-hati. Makasih. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairal jazaa. Baik, yang pertama wajib akli. Wajib akli bermaksud perkara yang akal kita menghukumkan mesti ada semata-mata. Sesuatu perkara yang akal kita hukumkan, sesuatu perkara yang akal kita menetapkan mesti ada sahaja, mesti ada semata-mata, tak boleh berubah menjadi tiada. Faham baik-baik. Wajib akli adalah perkara yang akal kita menetapkan, akal kita memutuskan mesti ada sahaja, mesti ada semata-mata, tidak boleh berubah menjadi tiada. Sampai bila-bila pun tak boleh berubah menjadi tiada, tak boleh berubah menjadi hilang. Faham baik-baik. Wajib akli nama dia. Sesuatu perkara yang akal kita menetapkan, menghukumkan mesti ada sahaja, mesti ada semata-mata, tak boleh berubah menjadi tiada. Tak boleh berubah menjadi tiada. Baik, mana contoh dia? Kita ambil contohlah. Contoh perkara yang wajib pada akal. Contoh perkara yang akal kita menetapkan mesti ada semata-mata. Iaitu mana? Adanya Allah. Adanya Allah, adanya pencipta. Jadi apa hukum adanya pencipta? Hukumnya wajib. Hukumnya mesti. Ada Tuhan, ada pencipta, itu mesti wajib. Tak boleh berubah dah. Mesti ada Tuhan, mesti ada pencipta selama-lamanya. Tak boleh berubah sekali-kali nak menjadi tiada Tuhan. Tak boleh. Tak boleh. Tiada Tuhan tu tak boleh. Kerana kewujudan Tuhan, kewujudan pencipta itu perkara yang wajib, mesti. Mana dalilnya? Mana bukti? Tu dalam Quran ada tu. Dalam Quran ada tu dalil, itu bukti dia. Nampak tak? Dipaham baik-baik. Jadi ada Allah ni kekal selama-lamanya, mesti. Nak berubah menjadi tiada Tuhan, tak boleh. Akan datang tiada Tuhan, tak boleh, mustahil. Tuhan ni mesti kekal ada, sedia kala dan selama-lamanya ada. Tak boleh berubah menjadi tiada. Ingat tu, perkara wajib, perkara yang tak boleh berubah, mesti kekal ada selama-lamanya. Kekal begitu, tak berubah-ubah. Itu perkara wajib akli. Contoh lain,
Tidak serupa Allah Ta'ala itu dengan makhluk. Tidak serupa Tuhan dengan makhluk tu perkara yang wajib. Mesti Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Dia tak boleh berubah. Satu ketika nak dikatakan Tuhan serupa dengan makhluk, mustahil. Tak boleh. Tak boleh serupa Tuhan dengan makhluk, itu perkara yang mustahil. Serupa Tuhan dengan makhluk tu mustahil. Mukhalafatu ta'ala lil hawadith. Maknanya tidak menyamai Tuhan dengan segala sesuatu yang baru, itu hukumnya mesti. Mesti wajib Tuhan tidak serupa dengan sesuatu. Andai kata satu masa, satu ketika, boleh tak akal kita terima Tuhan itu berupa ataupun menyamai makhluk? Jawabnya tak boleh. Kerana tidak serupa Tuhan itu wajib, mesti. Dia tak boleh berubah dah. Mati hidup balik, tak boleh berubah. Meskipun dah kiamat, tetaplah Tuhan itu tidak serupa dengan sesuatu. Tak boleh Tuhan nak serupa makhluk, nak berkeadaan seperti makhluk, nak berkelakuan seperti makhluk, zatnya seperti makhluk, mustahil. Sifatnya seperti sifat makhluk, mustahil. Perbuatannya seperti perbuatan makhluk, mustahil. Nak dikatakan Tuhan tu bertempat, tak boleh. Bertempat tu makhluk. Tuhan wajib tidak serupa dengan makhluk. Tak boleh. Duduk di dalam ruang, duduk di luar ruang, duduk ada pihak kiri kanan depan belakang atas bawah, dalam luar dekat jauh, itu semua perkara yang mustahil bagi Allah. Itu perkara yang mustahil, mesti tidak sekali-kali bagi Tuhan. Tak boleh Tuhan tak serupa dengan makhluk. Apa hukum Tuhan tak serupa dengan makhluk? Apa hukum? Tidak serupa Tuhan dengan makhluk, apa hukum? Wajib, mesti. Sampai bila? Selama-lamanya. Itu perkara tak boleh berubah. Tak boleh berubah. Faham baik-baik. Perkara yang wajib adalah perkara yang mesti ada dan tak boleh berubah selama-lamanya. Akal tak boleh terima. Tiadanya perkara tu akal tak boleh terima. Akal hanya menghukumkan ada semata-mata. Baik, lawan bagi wajib. Yang dah faham tak apa, yang dah pandai tak apa, yang dah belajar, yang dah tahu tak apa. Yang tak tahu, yang tak faham lagi, mari kita dengar, mari kita belajar, sahabat. Ni dapat pahala banyak belajar agama ni. Allah ampunkan dosa kita, Allah redha kita. Pahalanya sampai kepada mak ayah kita. Ni persiapan akhirat kita ni. Kita nak mati dah, sehari dua lagi kita nak mati dah. Makasih long. Nanti di antara perkara yang Allah tanya, yang malaikat tanya dalam kubur, siapa Tuhan kamu? Macam mana kita nak jawab Allahu Rabbi? Macam mana kita nak jawab Allah itu Tuhanku, sedangkan kita tak pernah kenal pun Tuhan tu siapa? Yang kita hanya tahu nama dia, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, tu nama dia. Ulama kata kenal Tuhan ni maksudnya bukan tahu nama, tahu sifat dia. Sifat yang wajib bagi Tuhan apa, sifat yang mustahil bagi Tuhan apa, sifat yang harus bagi Tuhan apa. Itu yang dimaksudkan, itu yang dikendaki dengan mengenal Tuhan, mengenal Allah. Bukan kata ulama mengenal Tuhan itu ialah tahu nama dia, bukan. Mengenal Tuhan ialah mengetahui nama-namanya, bukan. Mengenal Tuhan bukan mengetahui nama-namanya. Mengetahui apakah sifat-sifat yang wajib bagi dia, apakah sifat-sifat yang mustahil bagi dia, apakah sifat-sifat yang harus bagi dia. Itu yang dimaksudkan dengan mengenal Tuhan, mengenal Allah. Jadi mari kita tengok diri kita masing-masing. Kita dah tahu ke belum? Kita dah belajar ke belum? Dah faham ke belum? Apa sifat Tuhan yang wajib? Apa sifat Tuhan yang mustahil? Apa sifat yang mustahil bagi Tuhan? Apa sifat yang harus bagi Tuhan? Dah tahu ke belum?
Dah faham ke belum? Kalau belum, wajiblah belajar. Wajib belajar. Kalau tak belajar, berdosa. Dia kata bukan ke belajar agama ni untuk orang baik-baik. Bukan. Siapa kata macam tu? Nabi tak pernah kata pun belajar agama ni untuk orang baik-baik. Belajar agama ni wajib atas semua orang, laki-laki, perempuan, tua, muda, tak kira, kaya, miskin, taat, maksiat, tak peduli. Jadi mari belajarlah. Mari sahabat. Akhir zaman ni macam-macam fahaman yang merosakkan iman kita, merosakkan akidah kita. Kalau kita tak belajar ilmu akidah ni, tak mustahil nantikan kita terikut, kita terpesona, kita terpedaya dengan pahaman-pahaman sesat ni. Jadi mari belajar sahabat. Mari belajar sahabat. Mari share sahabat. Share banyak-banyak sikit. Tolong share sikit, banyak-banyak, tap skrin banyak-banyak sikit, biar kuliah ni pergi merata tempat, masuk segala corok-corok tu. Dan kita jadi asbab orang lain dapat ilmu yang bermanfaat. Bila kita jadi asbab orang lain dapat ilmu manfaat, pahalanya masuk dalam buku akaun kita. Jadi jangan malu, jangan segan nak kongsi benda baik. Orang kongsi benda tak baik tu tak malu pun. Ribu-ribu orang kongsi benda tak baik. Betul? Takkan kita nak malu kongsi benda baik? Kalau kita tak nak kongsi benda yang benar, nanti tersebarlah benda yang salah tu lebih banyak daripada yang benar. Jadi jangan kita biarkan peluang orang lain menyebarkan benda-benda yang salah. Kita tolonglah agama. Kita tak boleh mengajar, kita tolong share-sharekan. Tu tolong agama lah tu. Kita mengaji pun tolong agama, kita belajar pun tolong agama, tolong share-share pun tolong agama. Semua tu besok jadi bukti, semua tu besok jadi amal kita, semua tu besok jadi asbab Allah Ta'ala bagi kita pahala. Dunia ni lah tempatnya sahabat-sahabat yang dikasihi Allah. Bila lagi kita nak tolong agama, mudah-mudahan ada jasa yang kita tinggalkan. Walaupun nampak remeh, tapi jangan pandang remeh. Kadang-kadang maknanya benda-benda yang nampak remeh tu jadi asbab Allah redha dengan kita. Kadang-kadang kita buat amal yang berat-berat, yang besar-besar tu jadi asbab Allah benci dengan kita. Sebab apa? Sombong, lagak, rasa hebat, kagum dengan diri sendiri, boleh qiyamul lail dan macam-macam. Betul? Kadang-kadang amal tu remeh je, tapi Allah redha. Sebab apa? Waktu dia buat amal tu, dia tak harapkan orang puji, dia tak harap orang dengar, dia tak harap orang tengok. Dia buat dengan ikhlas hatinya kerana Allah. Tapi kalau buat yang besar-besar, kadang bangun tengah malam, baca Quran banyak-banyak, sembahyang sunat banyak-banyak, akan timbul dalam hati kita, mudah-mudahan orang tahu aku rajin sembahyang sunat, mudah-mudahan orang tahu aku bangun tengah malam. Nampak tak? Jadi jangan malu, jangan segan nak buat ibadat. Ni bekalan akhirat kita sahabat. Akhirat tu susah sahabat. Mati tu susah sahabat. Urusan mati tu susah sahabat. Kalau kita tak bersiap sedia daripada sekarang, bila lagi umur kita makin pendek. Belajarlah, niat betul kerana Allah, insya-Allah. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa-siapa yang Allah Ta'ala kehendak nak jadikan dia orang cerdik, pandai dalam agama, Allah akan, siapa yang Allah Ta'ala nak bagi dia kebaikan, kebajikan, Allah Ta'ala akan jadikan dia orang yang faham agama, orang yang nak belajar agama, orang yang nak mengerti, ambil tahu tentang agama. Itu tanda-tanda orang yang Allah Ta'ala nak bagi kebaikan, kebajikan. Tanda Allah Ta'ala nak terima amalan dia. Nabi pula bersabda, yang mana maksudnya, barang siapa yang berjalan pada satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan membukakan jalan-jalan, Allah akan mempermudahkan kepada dia jalan-jalan untuk masuk ke syurga Allah. Kita nak masuk syurga dengan senang ke nak susah masuk syurga? Kita nak senang masuk ke nak susah masuk? Kalau nak senang masuk, Nabi kata belajar agama, belajar agama, insya-Allah, yakin dengan janji Allah. Siapa yang nak dipermudahkan oleh Allah masuk ke syurga, belajar agama. Siapa kata tu? Nabi bohong ke? Mustahil. Nabi tak bohong. Mustahil. Sifat bohong tu sifat mustahil pada Rasul, pada Nabi. Apa yang Rasul kata tu benar semuanya, betul semuanya. Jadi kita orang yang beriman pasti akan dapat mengambil manfaat daripada apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wasallam. Jadi tak kira siapa pun kita, apa pun latar belakang kita, mari kita belajar agama, mari belajar akidah, mari belajar. Amin ya rabbal alamin. Doa yang baik-baik, amin, insya-Allah. Okey, itu tadi hukum akal yang kedua. Yang pertamanya wajib akli, yang keduanya mustahil akli. Apa maksud mustahil akli? Mustahil akli ni sesuatu perkara yang akal kita menghukumkan mesti tiada, takkan berlaku, tak boleh berlaku, mustahil berlaku, tak masuk di akal berlakunya perkara itu. Itulah mustahil akli. Contohnya mana? Tuhan tu lemah, mustahil. Tuhan lemah, mustahil. Akal tak boleh terima. Lemah sekejap je, tak boleh. Tuhan tu buta, mustahil. Tuhan tu macam makhluk perbuatan dia, mustahil, tak boleh terima. Faham tak, Bu? Tuhan itu menumpang tempat, mustahil. Menumpang tempat tu makhluk. Tuhan tu duduk di dalam sesuatu ruang, mustahil. Ruang itu makhluk Allah. Tuhan duduk di luar ruang, mustahil. Bertempat, berpihak, berjihad, mustahil. Perkara yang tak boleh diterima pada akal sekali-kali pada Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Dia tak serupa. Tak serupa pada segala sudut, tak serupa pada segala pihak, tak serupa. Serupa Tuhan tu dengan makhluk, hukumnya apa tadi? Mustahil. Kekal, tiada selama-lamanya, tak boleh berubah sekali-kali. Ingat tu. Ada pun hukum akal yang ketiga dipanggil apa? Harus akli. Harus akli adalah sesuatu perkara yang akal kita menghukumkan boleh ada, boleh tiada. Berlaku pun boleh, tak berlaku pun boleh. Nak berubah-ubah pun tak ada masalah. Itu harus akli nama dia. Contohnya mana? Ni kita ni, kewujudan alam ini, kewujudan makhluk ini, adanya kita ni harus pada akal. Sebab tu hari ni kita hidup, besok kita mati dah. Hidup kita pun boleh, mati kita pun boleh, senang kita pun boleh, susah kita pun boleh. Okey. Jadi perkara yang harus tadi itulah yang masuk di dalam urusan ta'alluq sifat qudrat Allah. Perkara yang wajib tak masuk urusan qudrat Allah. Siapa mengantuk bangun? Siapa mengantuk berdiri? Siapa mengantuk berdiri? Ni. Siapa mengantuk berdiri? Hilang ngantuk duduk balik. Harus jadi perkara yang harus itu duduk di bawah urusan ta'alluq sifat qudrat Allah. Jadi perkara wajib tidak ada kena-mengena dengan kekuasaan Allah. Perkara yang mustahil pun tidak ada kena-mengena dengan urusan qudrat Allah. Yang masuk di bawah urusan qudrat Allah adalah perkara yang harus sahaja. Buat nota, tulis. Tak faham pun tak apa, buat nota dulu. Nanti lama-lama faham lah tu. Nanti lama-lama faham, insya-Allah. Siapa tak nak belajar akidah rugi. Siapa tak nak belajar akidah rugi. Nanti jangan salahkan Allah kalau akidah kita sesat. Kalau kita terpedaya, terpesona, terikut fahaman yang sesat, jangan menyalahkan Allah. Kita yang tak nak ambil tahu, kita yang tak nak belajar. Benda dah ada dah. Benda dah ada dah. Kita tak nak belajar, tu salah kita. Besok Allah tanya, kenapa tak mengaji? Kat surau tak dapat, kat masjid tak dapat, secara online ni ada, kenapa tak ikut? Macam mana kita nak jawab besok? Mengajilah, bukan lama pun, sekejap, 1 jam ni. 1 jam je, sekejap ni. Siapa tak pandai lagi dan tak pernah belajar tauhid kat mana-mana, tiba-tiba bila ada kuliah tauhid dia lari, hukumnya berdosa. Berdosa. Lari daripada kuliah ilmu tauhid ni berdosa kalau tak pandai lagi. Kalau pandai tak apa. Kalau dah lepas pada ain, terima kasih lo sekuntum bunga plastik. Masih moga murah rezeki lipat kali ganda. Amin ya rabbal alamin. Siapa tak pandai lagi belajar tauhid, tak pernah belajar
tauhid, tak pernah belajar akidah, tak ada belajar, tempat-tempat lain tak ada belajar, tiba-tiba secara online ni ada kuliah tauhid, dia tak nak belajar, berdosa hukum dia lari dosa. Besok Allah tanya, apa maksud wajib? Buat dapat pahala, kalau tinggal berdosa. Jaga baik-baik. Nanti Allah tanya, kenapa dah ada kelas secara online kau tak masuk? Apa alasan kita nak bagi besok? Kita nak bagi alasan apa? Apa alasan kita nak bagi? Baik kita belajar. Memanglah bukan hari ni belajar, hari ni terus pandai. Semua orang macam tu. Sabarlah belajar ni. Tak pandai pun Allah sayang, tak pandai pun Allah ampunkan dosa, tak pandai pun dapat pahala. Tapi kalau tak belajar, berdosa. Kecuali yang dah pandai, dia tak belajar, tak berdosa. Yang dah lepas fardu ain, tauhid, dia dah beres dah. Dalam bab akidah beres dah dia. Dia boleh beza akidah yang betul, akidah yang sesat, dia boleh beza. Tak apalah. Tak nak mengaji pun tak apalah. Tak berdosa dah. Jadi bermula dalil atas ada di Allah Ta'ala sifat kudurat. Jadi sifat kudurat ada 8 takluk, dah lepas dah tajuk dia hari tu. Dah lepas dah takluk qabdah, dah sudah. Takluk tanjizi hadis dah sudah. Ta'alluq suluhi qadim dah sudah. Tengok balik. Sebab tu saya kata, siapa tak ada kitab tolong beli. Bukan mahal pun, RM8 ke RM9 macam tu lah. Dekat TikTok shop saya ada kitab. InsyaAllah kita usaha, Allah yang bagi pandai. Tapi pada adatnya, pada hukum adatnya, hukum kebiasaan, siapa bersungguh dia dapat. Pada hukum adatnya sahabat, wajib pada adat, siapa yang bersungguh dia akan dapat, wajib dia dapat insya-Allah. Tapi syaratnya bersungguh. Apa maksud bersungguh? Istiqamah mengaji, rajin catat, rajin bertanya, tak ponteng kelas. Itu bersungguh. Bukan bersungguh ni makna ada masa mengaji, tak ada masa tak payah, itu tak bersungguh. Dia kena bersungguh. Di antara tanda orang tu bersungguh belajar agama, ada jadual tetap bagi diri dia. Fiqh malam ni, tauhid malam besok, tasawuf malam lusa, tajwid hujung minggu. Contoh, tu baru kata bersungguh. Kalau kata masa lapang ni kadang setahun 2 kali, sebulan sekali, itu tak masuk. Itu tak lepas nanti kita sahabat. InsyaAllah usaha ikhtiar mengaji sama-sama. Saya tak pandai pun, saya kongsi setakat apa yang saya diberi faham oleh Allah. Nasi mandi sotong Apollo RM30. Makan jadi berak ada. Makan jadi berak RM30. Ini RM8 je kita ni, bawa sampai ke mati insya-Allah. Bawa sampai akhirat. Makan habis RM5-60, 2-300 habis makan jadi tai semua. Jadi tai, jadi berak semua. Kitab baru RM8, RM10. Jadi asbab amalan kita diterima oleh Allah sampai akhirat besok. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Okey, jadi dalil atas ada. Dalil apa mana dalil? Buktilah. Apa hukum mengetahui bukti tentang kekuasaan Allah ni? Apa hukumnya? Kata ulama, mengetahui dalil-dalil, bukti-bukti di atas pegangan kita. Contohnya di atas pegangan kita, Allah Ta'ala itu mesti bersifat dengan kuasa. Mustahil Tuhan itu lemah. Dalilnya, kena tahu dalilnya. Wajib kena tahu dalilnya. Mana dalilnya? Mana dalil yang kita yakin Tuhan tu berkuasa? Mana dalilnya? Jadi kata ulama, mengetahui dalil tu wajib. Kena tahu. Saya tak semayang, takkan nak kena ambil tahu benda ni? Tak semayang tu cerita lain. Tak tutup aurat tu cerita lain. Kita bukan nak cerita pasal maksiat ni. Ini kita nak cerita pasal perkara yang Allah perintah atas semua laki-laki dan perempuan yang Islam. Kena kenal Tuhan. Mesti ada dalil. Apa fungsi dalil ni? Supaya pegangan dalam hati kita tu jadi kuat, jadi mantap, jadi teguh, tidak bergoyang, tidak bergoncang. Jadi dalil ni tempat pegang, tempat berpaut.
Kalau tak ada dalil, nanti sekarang ditiupnya ribut taufan, nanti sekarang bergoyang kang tercabut lama-lama. Digoyang dengan duit, digoyang dengan dunia, digoyang dengan kemewahan, tercabut akidah nanti sekarang. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu kena ada dalil supaya kita boleh berpaut, supaya kita boleh, makna keyakinan kita tu tetap teguh walau datang ujian bagaimanapun. Itulah hukum, itulah pentingnya dalil tu, bukti tu. Jadi mana dalilnya? Dan tidak lemah itu dalilnya ialah kita fikir. Bila kita sebut dalilnya kita fikir, ni dipanggil dalil akli, dalil akal. Dalil akli, dalil akli ni dalil akal. Kita fikir jikalau tidak ada di Allah Ta'ala sifat kudrat, maknanya kita guna akal kita fikir. Ni di antara fungsi akal Allah bagi ni, pemikir. Jadi akal kita yang waras ni fikir, kalaulah Tuhan tu tak ada kudrat, kalaulah Tuhan tidak ada kuasa, menunjukkan tentulah Allah Ta'ala itu lemah. Akal kita fikir, kalau Tuhan tak kuasa, makna dia lemah. Dah apa jadi? Apa yang jadi kalau Tuhan tu lemah? Apa yang jadi kalau Tuhan tak ada sifat kuasa? Kalau Tuhan tidak ada sifat kudrat, kalau Tuhan tidak ada sifat kuasa, dah tentulah dia bersifat dengan lemah. Sebab lemah tu lawan bagi kuasa. Kalau tak berkuasa, lemah lah orang bagi. Takkan kalau tak bersifat dengan kuasa, dia kuasa juga. Kalau tak hidup, hidup tu lawannya mati, mati tu lawannya hidup. Jadi kalau Allah tidak bersifat kuasa, kalau Tuhan tidak berkuasa, menunjukkan Tuhan tu lemah. Apa jadi? Fikir lagi, kaji lagi, timbang lagi dengan akal kita. Apa jadi kalau Tuhan tu bersifat lemah? Maka jika lemah ia, ya Allah, nescaya tidak menjadi ia Allah Ta'ala akan makhluk ini. Betul tak? Kalau Tuhan tu lemah, kalau Tuhan tidak ada kudrat, sudah tentulah dia tak boleh nak menciptakan alam ini. Macam mana nak menjadikan alam ni kalau dia lemah? Betul ke tidak? Dah tu fikir lagi, betul ke alam ni tak wujud? Betul ke alam ni tak ada? Cuba tengok, ada ke tidak alam? Ada alam. Jadi dakwaan mengatakan Allah tu lemah, kemudian sebab dia lemah, tak ada makhluk, tak ada alam, bohong, pembohong. Dakwaan tu bohong, dusta. Faham tak tu? Dan iaitu Tuhan tidak menjadikan makhluk ini, hukumnya batil, salah, karut, bohong, dusta. Sebab apa pula dusta? Kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah. Sebab makhluk ni kan dah ada ni, kan dah ada makhluk ni, kan dah ada alam ni. Kita ni alam lah, manusia ni sebahagian daripada alam, hidup kita ni sebahagian daripada alam. Langit bumi pun alam, bulan bintang pun alam, syurga neraka pun alam, syaitan jin iblis pun alam, malaikat juga alam, nabi rasul juga alam. Macam mana kita nak mengatakan Tuhan tu lemah, sedangkan dalil bukti yang menunjukkan dia kuasa tu dah ada dah. Dalil bukti yang menunjukkan Tuhan tu bersifat kuasa dah ada. Ada dalil dia dah, ada bukti dia dah. Mana ni? Kita ni lah buktinya Tuhan tu bersifat kuasa. Macam mana pula nak kata Tuhan tu lemah? Faham ke tidak ni? Ini namanya dalil akli. Guna akal tu fikir. Jangan ikut Wahabi. Wahabi tak nak guna akal, dia guna kepala lutut. Sebab tu ditolak belajar sifat 20 ni. Pandai-pandai guna akal. Kata Tuhan begini, kata Tuhan begitu. Dah akal kau nak buat apa? Akal kau tu buat perhiasan. Itulah gunanya akal, supaya memahami Quran. Gunakan akal, fahamkan Quran. Kalau tak guna akal, faham Quran, nak guna apa? Kan ke akal dan syariat itu saling berhajat. Kalau tidak ada akal, sia-sialah syariat. Nak beramal dengan syariat macam mana kalau tak ada akal? Sebab tu orang tak berakal tak diberatkan hukum Allah. Dia nak beramal macam mana? Dia nak tahu halal haram macam mana? Dia tak waras. Betul tak? Itulah fungsi akal. Jadi akal dan hukum syarak ni dia saling bergantung, saling berhajat. Takkan maknanya
hukum syarak itu tak akan dapat diamalkan kalau manusia tak berakal. Jadi saling memerlukan. Jadi gunakan akal untuk faham Quran tu baik-baik. Tapi bukan semata-mata guna akal. Tengok pula apa yang diputuskan oleh akal tu menempati hakikat perkara ataupun menyalahi. Ingat balik definisi hukum akal dulu. Apa hukum akal? Perkara yang diputuskan oleh akal. Kemudian yang diputuskan oleh akal tu mestilah sama dengan apa yang ada dalam Quran tu. Mestilah sama dengan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diputuskan oleh akal tu mesti sama dengan apa yang ada dalam Quran. Kalau seandainya apa yang dihukumkan oleh akal itu menyalahi dengan Quran, menyalahi dengan hadis, maka tak boleh pakai hukum akal tu. Fasid. Jadi rosak hukum akal tu, tak dipakai. Bukan semata-mata akal nak kena ada persamaan dengan hakikat perkara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi makhluk ni dah tengok dah dengan musyahadah. Apa maksud musyahadah? Musyahadah ni makna dah pandangan mata kita. Mata kita dah tengok dah ada alam ni ada makhluk ni ada alam ni, ada makhluk ni lah, kalau kita rindukan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Maka tetaplah ada kudrat. Jadi mata kita dah menyaksikan adanya alam ini, menjadi dalil. Alam ni lah dalil. Alam ni lah bukti Tuhan itu bersifat dengan kuasa. Kerana kalau Tuhan tidak bersifat kuasa, nescaya tidak akan ada sesuatu pun, satu pun tak akan wujud kalau Tuhan itu lemah. Maka tetaplah ada kudrat pada Allah Ta'ala dan tidak lemah. Jadi apa hukum ada kudrat pada Allah? Apa hukum kudrat pada Allah? Apa hukum kuasa pada Allah? Wajib ke mustahil ke harus? Wajib. Tanya dia sekali, apa hukum kekuasaan Allah? Wajib. Apa hukum Allah? Hukum Allah bersifat dengan kuasa? Wajib. Wajib Allah bersifat dengan kuasa. Apa hukum Tuhan bersifat lemah? Mustahil. Akal tak boleh terima Tuhan tu lemah. Nama pun lemah. Apa barang lemah nak duduk pada Tuhan? Tak layaklah nak panggil Tuhan kalau lemah. Tuhan ni mesti sempurna. Tak ada lemah-lemah tu. Kalau lemah-lemah bukan Tuhan. Tuhan tak lemah. Kita yang lemahnya, makhluk yang lemahnya. Tuhan tak lemah. Sifat lemah tu sifat kekurangan. Subhanallah, maha suci zat Allah dari sebarang kelemahan. Maha suci zat Allah dari sebarang kekurangan. Jadi akal kita mukmin tak boleh terima ada lemah pada Tuhan. Lemah, ada sebarang jenis lemah pada Tuhan. Akal tak boleh terima. Lemah pada Tuhan tu mustahil, perkara yang tak ada sekali-kali pada Allah Ta'ala. Maka tetaplah ada kudrat pada Allah Ta'ala dan tidak lemah. Inilah yang dipegang dan yang diakui di dalam hati yang sebenar, yang membetuli dengan pengakuan itu dengan pengakuan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, seperti firman Allah Ta'ala, yakhluqullahu ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Menjadi, makna menciptakan oleh Allah Ta'ala akan barang yang kehendak Allah akan jadikan. Tak peduli kau suka, kau tak suka, kita suka, kita tak suka, tapi kalau Tuhan kehendak jadikan, Tuhan jadikan. Tuhan nak buat apa-apa tak ada tunggu, tak ada minta cadangan dengan siapa-siapa. Faham? Tuhan, sifat Tuhan yang kita kata Tuhan ni, Allah ni, dia kalau nak buat sesuatu, dia tak ikut kehendak kita, ikut kehendak dia. Kita suka ke, kita tak suka ke, kita setuju ke, kita tak setuju ke, sepakat dengan nafsu kita ke, tak sepakat dengan nafsu kita ke, bila dia nak buat, dia buat. Itu Tuhan. Dia tak dengar orang lain, faham? Dia tak kena patuh orang lain. Dia nak buat, dia jadikan. Dia tak nak buat, dia tak jadikan. Meskipun kita nak benda tu, tapi kalau dia tak nak, takkan berlaku benda tu. Usahalah macam mana pun,
Buatlah macam mana pun, tapi kalau Tuhan tak nak, Tuhan tak kehendak, takkan berlaku, takkan terjadi sampai bila-bila. Itulah Tuhan. Yang kita kata Tuhan tu, itulah di antara sifat dia. Dia tak dengar perkataan siapa pun, dia tak peduli. Kita yang nak kena ikut Tuhan, bukan Tuhan nak kena ikut kehendak kita. Faham? Jangan banyak songe. Jangan banyak songe, jangan banyak komplain. Kena sedar diri kita siapa. Kena kena sedar diri kita siapa. Kalau tak sedar diri kita siapa, tu yang komplain Tuhan. Tuhan tu. Tuhan tak kena, Tuhan tak adil, Tuhan zalim, Tuhan salah, Tuhan berat sebelah, Tuhan begini, Tuhan begitu. Sedar ke tidak siapa kita? Sebab itulah suruh kenal Tuhan tu, supaya jangan lupa diri, jangan sombong. Habislah. Tu dalil lah. Ni dalil Quran pula. Tadi yang ke atas tu dalil akal. Yang ni dalil Quran. Dalam Quran pun ada bukti yang menunjukkan dia tu, Tuhan tu berkuasa tu. Yakhluqullahu ma yasha'. Menjadi, yakni menciptakan oleh Allah Ta'ala akan barang yang mengkehendaki ia. Maksudnya apa saja yang jadi ni, buruk baik, semuanya dengan kehendak Allah yang jadikan ikut kehendak dia. Kalau Tuhan tak kehendak, mustahil berlaku benda tu. Kalau Tuhan tidak kehendak, mustahil jadi, mustahil berlaku. Kalau Tuhan tak kehendak, apa je yang berlaku, semuanya itu menunjukkan Tuhan telah kehendak. Kita tak nak, tak jadi apa, tak peduli. Kita bukan Tuhan. Faham ni? Jadi jangan banyak komplain lah. Jangan banyak komplain. Buat kerja kita. Apa kerja kita? Apa tugas kita? Apa kerja kita yang Allah bagi? Yang Tuhan bagi atas kita apa? Beribadat. Apa maksud beribadat? Buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Itu kerja kita. Bukan kerja kita ni mempertikaikan kerja Tuhan. Mempertikaikan kerja Tuhan bukan kerja kita. Mempertikaikan qadar Tuhan bukan kerja kita. Bukan kerja kita nak mengadili Allah tu. Bukan kerja kita nak mempertikaikan urusan dia. Urusan kita beribadat. Allah suruh baikkan solat, Allah suruh solat, Allah suruh tutup aurat, Allah suruh mengaji agama, Allah suruh betulkan akidah, Allah suruh baiki hati. Tu kerja kita. Banyak lagi kerja kita belum selesai. Jadi tak payah sibuk-sibuk nak mempertikaikan kerja tu, kerja Tuhan. Hati-hati. Bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala atas tiap-tiap sesuatu itu yang kuasa. Tu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala ala kulli syai'in, atas tiap-tiap sesuatu. Maksudnya atas tiap-tiap sesuatu perkara yang harus. Sesungguhnya Allah Ta'ala di atas tiap-tiap sesuatu, yakni perkara yang harus, qadirun, maha berkuasa. Allah maha berkuasa nak jadikan apa sahaja perkara yang harus. Allah nak lahirkan orang tak ada kepala, Allah nak jadikan orang ada kepala 3, Allah nak jadikan orang ada 10 tangan, Allah nak jadikan, ikut dia, itu semua perkara harus. Allah nak jadikan orang tu orang baik, Allah Ta'ala nak jadikan orang tu tak baik, Allah Ta'ala nak jadikan orang tu taat, orang tu beriman, orang tu tidak. Ikut dia berkuasa di atas perkara mungkin. Yang miskin dikayakan, yang kaya dimiskinkan, yang cantik dihuduhkan, yang hidup dimatikan. Ikut dia.
Itulah dia Tuhan. Jadi jangan buat main-main. Tuhan tu dia tak peduli kita. Tuhan dia tak peduli kita, dia tak dengar cakap kita. Kau tak suka, nanti kan dihumban dalam neraka besok. Kau komplain, besok dihumban dalam api neraka. Dia tak peduli, dia tak rugi pun kalau dia nak humban semua manusia ni dalam neraka, dia tak rugi apa pun. Faham? Sebab dia tak berkendak, tak berhajat kepada segala sesuatu. Itu Tuhan. Jadi jangan buat berani-berani. Jangan buat berani-berani. Kan disentapnya nyawa kita baru kita tahu. Disentapnya nyawa kita nanti kan baru kita tahu. Dia tahan nafas kita kan baru tahu. Tak boleh menafas. Macam mana nak buat ni boleh? Tak boleh menafas, lepas tu tak mati. Macam azab tak? Makan tak boleh terkencing, terberak. Azab tak? Azab. Jangan main-main. Sebab itulah kena takut dengan Allah. Kena takut dengan Allah. Kena beradab dengan Allah. Jaga perkataan kita. Jangan buruk sangka dengan Allah. Jangan buruk sangka dengan Allah. Jangan jahat sangka dengan Allah. Jangan banyak komplain. Sikit pun tak boleh. Jangan komplain kerja Tuhan. Di antara ibadat yang Allah suruh atas diri kita ni apa? Redha dengan apa sahaja yang dia aturkan. Itu di antara perintah Allah. Itu di antara perintah Allah. Selain daripada Allah perintah kita solat, selain daripada Allah perintah kita puasa, Allah perintah kita ni redha dengan apa yang dia aturkan dalam hidup kita, baik tak baik, kena redha. Itu perintah Tuhan. Jangan banyak cakap. Jangan banyak bunyi, jangan banyak cakap. Kita tak suka besok dihumban kita dalam neraka. Benar tu baik. Kita ni kalau tak kenal Tuhan, jadi biadab dengan Tuhan. Lek pula dah. Lek ke? Lek tak dapat nak tolong. Macam mana nak tolong? Maka nyata pada lek lagi tak? Komen sikit. Sini hujan lebat. Hujan lebat. Yalah. Tak apa, nanti kawan kita Azman. Azman ada tak Azman? Azman ada kan? Azman rakam tu. Nanti boleh minta dekat Azman. Ipoh ribut. Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Moga selamat semuanya insya-Allah. Nanti Azman dia rakam rasanya Azman. Nanti boleh minta dekat Azman. 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 Mana Azman? Lag. Banyak lag Lag sekejap-sekejap. Tak nampak cuaca, malam gelap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak apa nak nolong tu kalau lag tu. Macam mana nak buat tu? Sini okey je. Sini setakat ni cuaca okey lagi. Sini cuaca okey lagi. Azman penat tu agaknya. Jadi kawan-kawan yang lain pun bolehlah. Jangan harapkan Azman. Jangan harapkan Azman. Boleh rakam sendiri. Tak apa, saya izinkan. Saya izinkan. Kalau dengan niat baik, nak rakam, nak ulang kaji, nak share, silakan. Boleh. Malam ni kalau kita dalam kelas kadang-kadang tak boleh ambil semua, tak boleh nak catat semua, tak boleh nak faham semua. Bila ada rakaman tu senang-senang kita boleh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita boleh dengar kemudian. Persiapan sambutan merdeka. Allah. Malam ni banyak. Screen recorder Baik. Habis, maka nyatalah pada ayat itu bahawasanya ayat itu maknanya ayat tadilah yakhluqullahu ma yasha' tu. Jadi teranglah, jelaslah pada ayat yang di atas tadi bahawasanya, yakni menunjukkan bahawasanya Allah Taala yang menjadikan makhluk ini.
Terang, nyata, jelas dengan firman Allah Ta'ala tadi itu menjadi dalil bahawasanya Allah lah yang menjadikan sekalian makhluk ini. Dan ianya Allah ada sifat qudrat. Ayat tadi juga menjadi bukti bahawasanya Allah Ta'ala itu wajib mesti ada sifat qudrat. Tu qadir tu maknanya yang berkuasa. Boleh tak panggil yang berkuasa kalau tidak ada kuasa? Boleh tak? Tak boleh. Boleh tak kita nak panggil yang berkuasa kalau tak ada kuasa? Boleh? Tak boleh. Jadi kenapa dalam Quran tu bila dalam Quran Allah sebut qadirun, maknanya yang berkuasa, menunjukkan ada sifat kuasa pada Allah ni. Baju saya ni, boleh tak panggil yang hitam kalau tak ada warna hitam? Kan? Bila sebut Abu, tolong ambil baju yang hitam tu. Tolong ambil baju yang hitam tu, menunjukkan adalah sifat hitam pada baju tu. Kalau tak boleh panggil yang hitam, faham? Qadir, yang kuasa. Yang berkuasa. Qadir tu makna yang berkuasa. Siapa tu yang berkuasa tu? Siapa? Allah lah, zat Allah lah yang berkuasa tu. Begitu. Ianya Allah Ta'ala ada sifat kudrat, artinya berkuasa, tidak lemah. Pegang baik-baik. Bila dah belajar kudrat tu apa? Erti Melayunya sifat kuasa Allah. Kemudian peranan dia apa? Peranan sifat kuasa Allah ni menjadikan perkara yang harus. Dua dah. Okey, kudrat makna Melayunya kuasa. Tugas kuasa ni, sifat ni, peranan dia, ta'alluq dia menjadikan benda harus ataupun mengubah-ngubah benda mengubah-ngubah benda harus. Kemudian sifat kudrat Allah ni sifat yang ada sedia kala lagi pada Allah, bukan sifat yang baru sedia kala lagi. Dah Allah tu memang bersifat dengan kuasa. Dalilnya, mana dalil Allah tu kuasa ni? Alam ini, kita ni lah dalilnya. Perbuatan saya ni lah ni, saya boleh bercakap ni, inilah dalil Allah tu kuasa. Saya boleh memandang ni, kalian boleh memandang ni, inilah dalil Tuhan tu kuasa. Kalian boleh mendengar sekarang ni kalian boleh mendengar, kita boleh mendengar sekarang, inilah dalil Tuhan tu kuasa. Kita boleh mengaji malam ni, boleh mengaji secara online ni, inilah dalil Tuhan tu kuasa. Kalau Tuhan tu lemah, boleh tak kita mengaji malam ni? Kalau Tuhan tu lemah, boleh tak kita wujud? Kalau Tuhan tu lemah, boleh tak saya bercakap? Kalau Tuhan tu lemah, boleh tak saya memandang? Kalau Tuhan tu lemah, boleh tak saya berfikir? Boleh tak kalian faham? Tak boleh. Jadi segala-gala ni adalah dalil bukti adanya Allah, dalil bahawasanya Allah itu bersifat kuasa kerana dia yang menjadikan segala-gala ni. Inilah orang panggil af'alullah, perbuatan Allah semuanya. Walaupun zahir nampak saya yang bercakap, walaupun pada zahir nampak tubuh badan saya, walaupun pada zahir nampak saya yang bergerak diam, tetapi hakikatnya Allah yang menjadikan. Boleh faham? Boleh faham ke tidak? Itulah. Tu suruh mengaji tu, supaya hati kita ingat macam tu sahaja. Kita boleh makan, inilah bukti Allah Ta'ala tu kuasa. Kita boleh menelan, itulah bukti Allah kuasa. Kita makan rasa sedap, boleh rasa sedap macam-macam tu, itulah dalil Tuhan tu berkuasa. Tuhanlah yang menjadikan rasa tu. Betul ke tidak? Tuhan yang menjadikan rasa tu. Makan minum kita tu Allah yang bagi. Makan minum tu Allah yang bagi rasa, pedas ke, masin ke, masam ke, sedap ke, tidak ke, Allah yang bagi. Allah yang jadikan rasa tu. Allah yang menjadikan kita ni merasa. Faham tak? Lidah kita tu asbab. Ada pun yang memberi rasa masin itu Allah, yang memberi rasa manis pada gula tu Allah, bukan dengan sebab tabiat gula tu. Walaupun tabiat gula tu manis, kalau Allah tak bagi rasa manis, kita tak boleh rasa manis. Yang menjadikan perbuatan solat kita tu Allah, yang menggerakkan hati kita nak solat tu Allah, yang menggerakkan tubuh badan kita waktu solat tu Allah.
yang memberi kefahaman dalam kepala otak kita ni, nak baca surah apa, ini rukun yang keberapa, ni rakaat yang keberapa, semua tu dijadikan oleh Allah. Jadi semua tu dalil, semua tu bukti kekuasaan Allah. Macam tu. Itu yang kita nak disuruh belajar tu, supaya ingat dalam hati, bukan suruh cakap. Dalam hati kita ingat, itu akidah kita, supaya kita ni boleh sentiasa mengingati Allah dalam apa jua hal keadaan sekalipun. Sebab itulah alam ni dalil. Alam ni sebenarnya nak menceritakan, Allah ciptakan alam ni di antara hikmah ni supaya kita ingat dia. Ingat dia sentiasa. Ingat dia selalu. Itu di antara faedah yang kita dapat. Bukan faedah yang Allah dapat. Allah tak ambil faedah pun. Itulah hikmah Allah jadikan alam ni, supaya kita boleh mengingati Allah. Apa saja yang sedap, yang tak sedap, nikmat, bala, semua zahir, batin, semuanya itu dijadikan oleh Allah dengan kehendak dia. Bayangkan betapa lekanya hati kita dengan dunia. Bayangkan betapa lekanya hati kita dengan dunia, sehingga benda yang mengingatkan tentang Allah tu terlalu banyak pun kita tak boleh nak mengingat Allah. Bayangan tu Abu. Betapa lekanya hati kita dengan dunia, betapa jauhnya hati kita dengan Allah, sehingga benda yang alam ni, diri kita sendiri ni adalah dalil adanya Allah. Kita boleh bercakap ni dalil adanya Allah. Kita boleh berfikir ni dalil adanya Allah. Nak suruh ingat Allah juga. Tapi hati kita tu bila dah dipengaruhi, diracun oleh dunia, punyalah banyak benda yang nak mengingatkan kita kepada Allah, pun kita tak ingat juga. Pun kita tak boleh nak ingat juga Allah. Sedangkan apa saja zahir batin ni, akal kita ni sekarang ni, akal kita boleh fikir ni akal boleh fikir ni, Allah lah yang jadikan ni. Itulah dia hikmah Allah jadikan, supaya kita sedar sentiasa Allah Ta'ala apa yang berlaku dalam hidup kita, membawa hati kita supaya mengingati Allah yang menjadikan. Dah, Allah tu siapa? Tuhan yang kita sendiri mengaku kita sayang Allah, kita kasihkan Allah. Dah. Yang bagi makan minum kita siapa? Kekasih Allah. Yang bagi bala siapa? Kekasih kita Allah juga. Dah, nak marah ke? Nak marah ke? Kalau kita tahu yang bagi itu kekasih kita, nak marah ke tidak? Tak boleh marahlah. Kata kekasih. Kekasih ni dia buat apa pun kita suka. Faham? Dia buat apa sahaja kita terima. Dia buat apa sahaja kita redha. Itulah kekasih. Itu baru betul kekasih tu. Tengok tu wali-waliullah tu, yang mana kekasihnya Allah. Dia tak komplain sikit pun, tak merungut sikit pun, sebab dia tahu susah payah dalam kehidupan dia tu kekasih dia yang bagi, sebagai ujian untuk diri dia, nak merapatkan lagi kehubungan dia dengan Allah. Makin susah makin rapat dia dengan Tuhan, makin susah makin ingat pada Allah. Sebab tu dia tak jahat sangka dengan Tuhan. Kita bila Tuhan bagi bala, kita kata Tuhan nak naya kita. Bila Tuhan bagi susah, kita kata Tuhan nak zalim atas diri kita. Bila Tuhan bagi susah, kita kata Tuhan berat sebelah. Orang lain senang, kita susah. Orang lain kaya, kita miskin. Orang lain semua kendak dapat, kita tak dapat. Jadi Allah berat sebelah. Kita yang tak kenal Tuhan. Sebenarnya Tuhan jadikan kesusahan itu supaya kita makin rapat dengan Allah. Makin rapat kita dengan Allah, makin dekat dengan Allah, makin ingat kepada Allah. Sebab Allah ni, tugas Allah ni di antara sifat dia cemburu. Allah ni dia cemburu. Dia cemburu sangat dengan hamba ni yang kasihkan dunia. Maka dia jadikan balak, jadikan kesusahan supaya hati kita berpaling kepada dia. Kalau Allah tak jadikan kesusahan tu, hati kita ni berpaling dengan dunia 24 jam. Bila Allah bagi senang, Allah bagi sihat, Allah bagi kaya, Allah bagi untung, apa yang kita nak semua dapat, lupa dah, kita paling dah, belakangkan Tuhan dah. Belakangkan Tuhan dah. Jadi Allah tak suka hamba ni membelakangkan dia. Di antara cara Allah nak cuit hati kita supaya berpaling kepada dia, dia bagi susah dalam hidup kita.
supaya kita berpaling kepada Allah Ta'ala. Bukan Allah nak nanya kita. Jadi bila hamba tadi berpaling kepada Allah, maka Allah kasih kepada dia. Allah kasihlah kepada dia, Allah redalah kepada dia apabila dia dah berpaling kepada Allah, berpaling menghadap Allah. Kalau tak, dia berpaling menghadap dunia, membelakangkan Tuhan. Itu hikmah Allah jadikan susah. Itu hikmah Allah jadikan sukar, Allah jadikan payah, Allah jadikan masalah dalam hidup kita, supaya hati kita berpaling kepada Tuhan. Cuma kita tak kenal Tuhan, kita tak faham siapa Tuhan, kita tahu nama je, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi sifat dia kita tak tahu. Cara dia kasih dengan hamba macam mana kita tak tahu. Cara dia benci dengan hamba macam mana kita tak tahu. Tak nak ambil tahu pun. Jadi banyaklah masalah dan mudarat pada diri kita sendiri. Sebab tu mari kita belajar, mari kita kenal Tuhan tu siapa. Mari kita kenal Tuhan tu siapa, sahabat. Yang bagi makan minum kita, sahabat. Yang bagi kita hidup, sahabat. Yang bagi kita suami. Kalau kita ada suami yang baik, Allah yang bagi itu. Kita ada isteri yang baik, Allah yang bagi itu. Allah bagi anak-anak. Anak-anak tu Allah yang bagi. Kita dapat kerja yang baik-baik, Allah yang bagi. Dapat jawatan tinggi-tinggi, Allah yang bagi. Dapat parah rupa yang cantik, yang sempurna, Allah yang bagi. Jadi kita nak balas budi Allah macam mana ni? Nak balas budi Allah macam mana ni? Terlalu banyak sangat Allah tolong kita ni, sampai kita tak teringat kepada dia punya banyak nikmat yang dia bagi. Kita ada ibu bapa yang baik. Siapa yang bagi tu? Allah yang bagi. Selama mana dah kita hidup, belas tahun, puluh tahun, Allah yang bagi umur sebanyak ni. Hari ni kita selamat, anak bini kita selamat, tak berlaku benda yang jahat-jahat, tak berlaku benda mudarat pada diri kita, anak bini kita. Siapa yang tolong jaga tu? Allah. Kita bawa anak bini kita pergi hospital. Kita kalau bawa anak bini kita pergi hospital, kita pergi tengok tu, setiap ward tu, pergi kat ward sakit jantung, ward patah kaki, ward macam-macam kita tengok. Yang kanser sini, kanser situ, patah sini, patah situ. Kita tengok pada diri kita, tengok pada diri anak bini kita, tak ada pun benda-benda tu. Sebab apa? Allah lindung. Allah lindung, Allah pelihara, Allah jaga. Tapi tengok tadi atas kata dia, yang tu patah kaki, yang tu patah tangan, yang tu buta mata, yang tu kepala terbelah, yang tu yang tu sakit jantung, yang tu sakit paru-paru, yang tu sakit buah pinggang, yang tu kencing manis, yang tu gout. Macam-macam lah. Tiba-tiba tengok pada kita tak ada pun. Pada anak bini kita tak ada pun. Siapa jaga tu? Dah nak bayar macam mana? Nak terima kasih macam mana? Melainkan kita ni hamba yang lupakan kulit. Hamba yang lupakan kulit. Tak mengenang jasa, tak mengenang budi baik Allah. Kebaikan kita minta, tapi Allah minta atas diri kita, Allah suruh kita tak peduli pun. Kalau kita bisnes nak Allah bagi berjaya, kalau kita belajar nak Allah bagi pandai, bagi berjaya. Kalau anak-anak kita sekolah nak Allah bagi pandai, bijak pandai, berjaya. Tapi yang Allah minta atas diri kita, kita tak peduli. Kita buat pekak aje. Kita buat pekak je. Tak peduli kan pun. Buat dek Tuhan suruh semayang, kita buat dek Tuhan suruh belajar agama, kita buat dek Tuhan suruh kenal dia, kita buat dek je. Tapi minta, ya Allah selamatkanlah, ya Allah senangkanlah, ya Allah kayakanlah, ya Allah kabullah hajat, ya Allah kabullah doa, ya Allah begini, ya Allah begitu, ya Allah begini, ya Allah begitu. Bila Allah kata tutuplah aurat, buat tak peduli. Allah kata mengajilah, tak peduli. Allah kata semayang, tak peduli. Kita ni hamba macam mana? Kita ni hamba yang macam mana? Mengaku hamba yang macam mana? Patut ke kita buat pada Tuhan begitu? Patut ke kita buat macam tu pada Allah? Patut ke kita buat macam tu pada Allah yang tolong kita,
yang bagi kita melihat, yang bagi kita mendengar, yang bagi kita bercakap, yang bagi kita bernafas, yang bagi kita bergerak, yang bagi makan minum pada diri kita, yang bagi makan minum pada anak bini kita. Patut ke kita buat macam tu pada Tuhan? Tuhan panggil kita buat, tak peduli kita belakangkan dia. Tuhan suruh kita buat pekak, buat sombong aja, tapi minta macam-macam pada Tuhan. Hari-hari guna nikmat Tuhan, hari-hari guna barang Tuhan, tapi Tuhan suruh kita buat tak endah, buat tak peduli. Ni kita mengaku kita hamba baik. Ini kita mengaku kita hamba Allah. Ya, hamba Allah. Hamba yang mana satu? Hamba yang taat ke hamba yang derhaka kepada Allah? Tak ada keperasaan nak dekat dengan Tuhan, tak ada keperasaan terhutang budi dengan Tuhan, tak ada keperasaan nak balas budi baik Tuhan. Macam mana cara nak balas budi baik Tuhan? Ikut apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang. Itulah. Kalau nak bayar, tak terbayar. Allah bukan nak suruh kita bayar, Allah nak suruh kita bersyukur. Allah bukan nak suruh bayar, kita tak terbayar. Ni, nikmat melihat sebelah mata ni, kata ulama menyamai ibadat 70 tahun. Kalau nak bayar, nikmat melihat sebelah mata ni kita boleh melihat macam-macam ni. Kalau nak bayar nikmat ni pada Tuhan, kalau Tuhan minta bayarannya ialah melakukan ibadat, taat pagi, petang, siang dan malam selama 70 tahun. Baru boleh bayar nikmat sebelah mata ni. Dah sekarang umur kita berapa? Dah sampai 70. Baik, kalau yang dah sampai 70, baik. 70 tahun tu kita buat taat ke semua? Tak buat. Katakanlah buat taat semua, dah sebelah mata lagi nak bayar macam mana? Perlukan 70 tahun lagi taat. Akal boleh fikir, nak bayar macam mana pula? Tangan boleh bergerak, nak bayar macam mana pula? Mulut boleh bercakap, nak bayar macam mana pula? Anak bini kita selamat, Allah jaga, nak bayar macam mana pula? Suami kita selamat, nak bayar macam mana pula? Jadi Allah tak minta kita bayar, Allah suruh kita bersyukur. Apa maksud syukur? Gunakan nikmat kepada perkara yang Allah redha. Gunakan nikmat-nikmat tu, gunakan barang-barang milik Allah tu kepada benda yang Allah redha. Itu namanya bersyukur. Allah bagi sihat, gunakan sihat untuk buat taat. Jangan gunakan sihat untuk buat maksiat. Allah bagi mata, suruh tengok yang halal, jangan tengok yang haram. Allah bagi telinga, dengar yang halal, jangan dengar yang haram. Allah bagi lidah, cakap yang baik-baik, jangan cakap benda yang haram. Allah bagi hati supaya pakaikan hati dengan sifat yang baik-baik, jangan pakaikan sifat yang haram. Itulah namanya bersyukur. Allah bagi akal, gunakan akal untuk memahami hukum-hakam Allah, gunakan akal untuk taat perintah Allah, gunakan akal untuk cari bekalan akhirat. Bukan gunakan akal untuk cari alasan nak meninggalkan perintah Allah. Mudah-mudahan mudah-mudahan Allah bagi kita kesedaran, keinsafan, taufik supaya mendekatkan diri dengan Allah. Sungguhlah, nak bayar apa? Tak terbayar. Hari ni berapa banyak nikmat kita pakai? Hari ni tak payahlah, hari ni lama, hari ni 24 jam. Ni sekarang ni 5 saat daripada sekarang. 5 saat daripada sekarang, berapa banyak Tuhan kita ambil? Berapa banyak nikmat Tuhan kita pakai? 5 saat daripada sekarang. 5 saat daripada sekarang, berapa banyak nikmat Tuhan yang kita pakai? Tak payah kira 24 jam. 5 saat sekarang ni kita pakai nikmat Tuhan. Dengan rohnya, jasadnya, nafasnya, akalnya, penglihatannya, pendengarannya, cahayanya, bumi dia, udara dia, gerak-geri dia. Dalam makna 5 saat ataupun dalam 1 saat tu, terlalu banyak nikmat Allah yang kita pakai.
Dah umur kita ni 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun. Berapa banyak dah nikmat Tuhan yang kita pakai. Tuhan panggil kita buat tak peduli je. Betul tak? Betul lah. Ni diri kita lah. Kita bukan cakap diri orang lain. Kita lah. Allah suruh begini kita buat pekak. Apa yang Allah bagi kita tak nikmat, tak hargai. Lepas tu bila Allah bagi bala, merungut. Susahlah ya Allah, susahlah sini, payahlah begini, payahlah begitu. Sempitlah begini, sempitlah begitu, masalahlah begini. Oh, pandai komplain pula. Bila Allah bagi susah, pandai komplain. Allah bagi senang, tak kenang budi pun. Kalau nak diikutkan, dalam hidup kita ni, di antara susah dengan senang, mana paling banyak Allah bagi? Senang paling banyak. Tapi dah jenis kita ni hati tak elok, hati kita ni hati kotor, hati tak elok. Orang hati tak elok ni, dia suka melupakan kebaikan orang lain. Dia suka melupakan kebaikan orang lain. Jangan kata kebaikan Tuhan, kebaikan orang lain dia akan lupakan. Walaupun seandainya seorang tu membuat satu kali kesalahan, dia akan lupakan segala kebaikan orang lain. Ini sifat hati kita yang tak elok ni. Pada Allah pun begitu. Allah layan kita dengan nikmat dalam perut dulu, selamat dalam perut mak kita tu, selamat kita. Allah jaga makan minum kita. Ada rezeki yang tertentu Allah bagi kita waktu dalam perut mak ayah kita, dalam perut mak kita dulu. 9 bulan 10 hari duduk dalam perut tu selamat. Mujur orang tak tebuk perut mak kita, keluarkan kita, buang tepi longkang. Betul? Mujur tak ada orang tebuk perut mak kita, tikam perut mak kita tu, keluarkan kita. Mujur. Siapa yang jaga tu? Allah. Lahirnya selamat, Allah bagi makan minum sampai ke hari ni, sampai besar dah. Daripada asalnya air mani, waktu lahir tu punyalah lemahnya, punyalah dhaifnya, sampai sekarang Allah bagi macam-macam. Tak kenang lagi budi Tuhan, tak nampak lagi budi baik Allah. Dah kita nak balas macam mana? Allah suruh kita buat tak peduli. Banyak kesenangan yang Allah bagi. Allah bagi ujian sikit-sikit kadang-kadang dengan kesusahan. Kita punya merungut seolah-olah macam Tuhan tak pernah buat baik dengan kita. Macam Tuhan tak pernah bagi kesenangan pada kita. Kita punya merungut, kita punya marah dengan Tuhan. Macam tak pernah kenal Tuhan. Macam Tuhan tak pernah buat baik pada kita. Macam Tuhan tak pernah buat baik pada anak bini kita. Macam Tuhan tak pernah buat baik pada mak ayah kita. Kita melampau. Kita lupa kepada Allah. Nikmatnya kita nak, perintahan dia, apa yang diperintah kita abaikan. Macam mana kita nak selamat, nak balik akhirat dalam keadaan diri kita macam, bila lagi kita nak pulang kepada Allah? Bila lagi kita nak dekatkan diri dengan Allah? Bila lagi? Setiap saat ada orang mati. Setiap saat ada orang mati. Giliran kita makin dekat. Giliran kita, giliran anak bini kita makin dekat kepada mati. Makin dekat, makin dekat, makin dekat. Jadi, jangan terlalu leka, jangan terlalu lupa. Bagi waktu. Uruskan masa kita baik-baik. Ada masa dengan keluarga, ada masa cari rezeki, ada masa dengan Allah, ada masa menuntut ilmu, ada masa kena sembahyang. Tu je yang Allah nak kita. Bukan Allah suruh duduk atas sejadah 24 jam, jangan makan, jangan minum. Bukan Allah suruh duduk belajar dalam kelas 24, maknanya 24 jam jangan keluar pergi cari rezeki, jangan. Dah Allah tak suruh pun. Jadi atur masa kita baik-baik. Itu ingatan bagi diri saya sendiri, ingatan untuk anak bini saya khususnya, dan untuk kawan-kawan yang dikasihi oleh Allah sekalian. Mudah-mudahan kerana orang mukmin dia akan dapat mengambil faedah daripada nasihat yang baik-baik. Mudah-mudahan. Bila lagi? Sudah-sudahlah. Sudah-sudahlah. Baiki. Mari kita dekatkan diri dengan Allah. Mari kita hampir dengan Allah. Mari kita pulang kepada Allah. Allah sentiasa nak menerima kepulangan kita. Allah
Allah sangat-sangat menanti kepulangan kita. Kecuali kita yang tak sudi nak kembali pulang kepada Allah. Insya-Allah. Cukuplah sekadar itu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan dengan berkat majlis ilmu kita pada malam ni, Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapa kita, dosa anak isteri kita, dosa kawan-kawan kita, kenalan kita, sahabat andai kita. Siapa pun tak terkecuali orang yang banyak buat baik dengan kita, yang ada mendoakan kita, yang mengumpat-ngumpat kita, yang berdengki berdendam dengan kita. Mudah-mudahan sekaliannya diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah bagi taufik kepada kita semua untuk mendekatkan diri dengan Allah. Mudah-mudahan Allah bagi taufik kepada kita, dapat kita baiki hati kita, supaya kita memiliki hati yang baik, hati yang takut kepada Allah, hati yang bersih daripada penyakit yang dibenci oleh Allah. Mudah-mudahan Allah bagi kepada kita ni rezeki, nikmat dalam keadaan Allah redha. Mudah-mudahan dipanjangkan umur kita semua, diberi umur yang berkah, diberi rezeki yang berkah, umur yang berkah. Mudah-mudahan Allah memberi keberkahan pada setiap apa yang kita usahakan, pekerjaan kita, perniagaan kita. Mudah-mudahan Allah lahirkan di kalangan kita anak-anak yang soleh, yang solehah, yang bertakwa, berjaya dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita suami yang bertakwa, Allah jadikan isteri yang bertakwa, Allah jadikan kita ibu bapa yang bertakwa, Allah jadikan kita anak-anak yang bertakwa, kawan-kawan yang bertakwa. Mudah-mudahan dengan berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah bagi kita, jadikan kita istiqamah, tetap tekun, bersungguh belajar agama kerana Allah. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita dapat dalam majlis ilmu ini menjadi jambatan sampai amalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dapat redha. Mudah-mudahan kita belajar agama ni jadi asbab ibu bapa kita dapat kesenangan. Mudah-mudahan sampai pahalanya kepada ibu bapa kita yang banyak bersusah payah nak membesarkan kita, nak menjaga kita, nak melayan karenah kita. Mudah-mudahan dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita semuanya tak terkecuali direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah, penutup hidup yang baik. Meskipun kita banyak dosa, banyak maksiat, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan kita dekat dengan Allah, dekat dengan akhirat, dekat dengan ibadat, bersibuk berbimbang dengan ibadat, akalnya memikir tentang akhirat, hatinya teringat kepada ibadat, tubuhnya sibuk berbimbang melakukan ibadat. Mudah-mudahan itulah kesudahan yang kita dambakan, yang kita impikan, husnul khatimah. Kerana kebangkitan kita nanti di padang mahsyar bergantung bagaimana penutup hidup kita. Dia jahat setara mana pun, jahat tahap apa pun dulu-dulu, tapi penutup hidupnya dekat dengan Allah, maka bangkitnya nanti mulia. Bangkitnya nanti mulia, bangkitnya nanti baik. Kebangkitannya besok elok. Allah akan himpunkan bersama orang-orang soleh, di kalangan para nabi, para rasul, wali-waliullah, syuhada, siddiqin. Tu husnul khatimah. Jangan buang waktu, jangan buang masa, atur masa kita baik-baik. Jangan habis masa kita setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun untuk memikirkan, bersibuk tentang dunia, kesenangan, kemewahan, keseronokan pagi, petang, siang, malam. Ingat, mati semakin dekat, mati semakin dekat, mati semakin dekat. Mudah-mudahan kena banyak-banyak mengingati mati, kena banyak ingat mati, kerana ingat mati itu boleh dekatkan kita dengan Allah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Yakin Allah Maha Kuasa tolong kita berubah. Kita tak ada kuasa. Jangan yakin pada diri sendiri.
Jangan yakin pada kebolehan sendiri. Yakin kepada Allah yang maha berkuasa menolong, membantu kita dalam penghijrahan ibadat yang semakin baik dengan Allah Ta'ala. Jangan yakin pada diri kita. Diri kita lemah, diri kita tak ada kuasa, diri kita tak ada daya upaya. Yakin pada Allah, bukan yakin pada diri, bukan yakin pada usaha. Usaha tu makhluk, diri kita makhluk, ilmu kita makhluk, kudrat iradat kita makhluk. Faham tak? Sentiasa bergantung pada Allah Ta'ala, gantung pada Allah Ta'ala. Dalam sujud yang terakhir, doa. Dalam sujud yang terakhir, tak kisah semayang sunat, semayang fardu, doa. Niatkan doa. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Minta dengan penuh kesungguhan. Sujud yang terakhir tu, semayang tu, ihdinas siratal mustaqim. Niatkan doa. Makna aku berdoa. Niat dalam hati makna aku baca ihdinas sirat ni, aku berdoa. Maksudnya apa? Ya Allah, bimbingilah zahir dan batin aku ke jalan yang lurus. Makna dia, maksud. Bimbinglah zahir dan batin aku ke jalan yang lurus. Minta sungguh-sungguh dalam sujud kita yang terakhir. Kemudian usaha, jangan minta aja, usaha. Minta sungguh-sungguh, yakin Allah akan bagi. Insya-Allah, lambat cepat. Dapat pula kalau kalian yang suka bangun tahajud. Sujud yang terakhir, ihdinas siratal mustaqim. Minta sungguh-sungguh. Ya Allah, aku ni banyak dosa, banyak maksiat, banyak leka, banyak lupa, banyak lalai. Bimbinglah zahir dan batin aku kepada jalan yang lurus, ya Allah. Seperti yang kau bimbing para nabi, para rasul. Seperti yang kau bimbing pada kekasih-kekasih engkau, ya Allah. Bimbing aku juga. Aku nak macam tu juga, ya Allah. Minta sungguh-sungguh. Insya-Allah. Itu ilmu yang ulama kongsi. Sampai-sampaikan. Boleh jadi ada yang dah tahu. Boleh jadi ada yang belum tahu. Nak buat. Tak nak buat, terpulang. Kita kongsi amalan tu untuk guru dulu-dulu. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli kuturi untha wa dhakar. Allahumma khalisna mimma ana fihi ikhlasan jamila. Allahumma ya muhawwil al-ahwal, hawwil ahwalana ya Allah ila ahsanil hal. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika. Rahimin, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah ya Allah, bimbing kami ya Allah, bimbing zahir dan batin kami jalan yang lurus ya Allah. Seperti yang kau beri bimbingan pada nabi, para rasul, para aulia illah solihin, pada kekasih-kekasih kau ya Allah. Bimbinglah kami semua ya Allah. Bimbing zahir dan batin kami ya Allah. Jangan tinggalkan kami ya Allah. Jangan tinggalkan kami dalam kelekaan, kelalaian ya Allah. Jangan tinggalkan kami, anak isteri kami, keturunan kami, sahabat andai kami, kenalan-kenalan kami, semuanya tak terkecuali ya Allah. Bimbing kami hingga akhir hayat kami ya Allah. Dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan berkat doa ibu bapa kami ya Allah. Dengan berkat doa ibu bapa kami yang banyak, yang mencurahkan kasih sayang kepada kami yang tak putus-putus ya Allah. Dengan keikhlasan kasih sayang ibu bapa kami ya Allah, dengan berkat demikian itu ya Allah, qabul doa kami ya Allah. Terimalah doa-doa kami yang banyak dosa, banyak maksiat, banyak leka, banyak lupa, banyak lalai ya Allah. Hamba yang sombong ya Allah, hamba yang leka, hamba yang sombong, hamba yang tak taat ni ya Allah. Bimbing kami ya Allah dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minni wa minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.
Tanda lah situ muka surat 53. Lepas solat, wirid semayang jangan tinggal. Jangan tinggalkan orang yang bertugas baca wirid saja. Faham? Saya ada dapat report ni. Saya ada dapat report ni. Last warning. Amaran terakhir. Lepas ni saya sesah korang. Lepas ni saya akan sesah korang. Banyak kali dah. Wirid solat semua wajib ada. Bukan yang bertugas wirid aja baca wirid, yang lain lari. Faham tak? Faham ni? Jaga baik-baik. Masa solat berjamaah, masa kelas naik awal. Wirid sampai selesai. Saya tak nak dengar lagi dah report ni. Sekarang ni muslimat, nenek-nenek semua tolong perhatikan korang. Semua tolong perhati dah. Faham apa? Tolong jaga disiplin. Asrama kebersihan jaga. Bila-bila masa saya akan naik tengok. Tandas tolong pakat. Nak naik kelas tolong kejut kawan-kawan. Jangan lepaskan diri sendiri. Yang pentingkan diri sendiri. Kejut sungguh-sungguh. Jangan ada dengki. Faham tak? Ngaji. Betul-betul. Betulkan niat. Betulkan balik niat. Apa niat kamu masuk pondok ni dulu? Pastikan niat sekarang sama macam niat yang mula-mula kamu masuk pondok. Faham tak? Jangan ingat kita dah duduk 4-5 tahun sini kita lama tak. Tak ada istilah lama sini. Semua sama. Faham Tolong ustaz-ustaz, tolong khidmat. Jangan nanti bersuruh. Faham tak? Kitab-kitab jaga. Jangan letak mata-mata tempat yang tak beradab. Faham? Wallahu a'lam. Lagi. Sama. Selamat kau malam ni. Kalau tidak, birat kau malam ni. Tapi kalau nak rasa, buatlah sekali. Lepas report bersiap kau. Alhamdulillah. Gitulah budak-budak pondok. Video ni baik. Biasalah budak-budak lah. Kita pun degil kak. Tapi kat pondok ni memang budak-budak ni dia ada takut dengan saya. Mana? Dulu pun kita degil, sekarang pun degil, bukan dulu. Azman lain lah, saya degil lagi. Fazrul. Terima kasih Fazrul. Murah rezeki selalu. Diberi kebahagiaan. Kejap 5 minit lah. Semang-semang jap. Tanya-tanya khabar jap. Moga-moga kalian semua sihat afiat semuanya insya-Allah. Dengar motor Ustaz menjawab. Allah, dak budak. Kita bukan garang pun, buat-buat garang je. Kalau Reminder, if you kita pun sama lah.